أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada di surau ini sementara menantikan semayang fardu zuhur. Jadi insya-Allah pada hari ini kita bincangkan satu tajuk, yang mana tajuk ini amat berat untuk dibicarakan, tetapi wajib dibicarakan, ya, iaitu berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan doa orang yang dizalimi. Seperti biasa, kemana-mana saja saya pergi, saya akan bawa muslimin dan muslimat untuk melihat Al-Quranul Karim sebagai tempat rujukan kita bila kita berbicara tentang satu-satu tajuk. Apa kata kalau tuan-tuan dan perempuan yang ada Al-Quran, cuba buka surah Al-Anbiya ayat yang ke-78. Ya, surah Al-Anbiya ayat yang ke-78. Kita akan bincangkan ayat ini, dan dalam ketika kita bincangkan ayat ini kita akan dapat lihat tentang apa yang disebutkan sebagai penyalahgunaan kuasa. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa Dawuda wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Sadaqallahul azim. Wa Dawud wa Sulaiman, ceritakanlah kepada mereka akan kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Siapa itu Daud, siapa itu Sulaiman? Kedua-duanya Nabi, tapi Daud alaihissalam ialah bapa, Sulaiman alaihissalam ialah anak dia. Mereka ni anak beranak. Semasa kisah ini berlaku, Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang rasul. Pada waktu yang sama dia menjadi seorang pemimpin kepada empire kerajaan Bani Israel. Ya, Bani Israel ni dulu-dulu dia ada kerajaan. Kerajaan dia yang terakhir ialah kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Selepas Nabi Sulaiman, selepas itu mereka dah tak ada kerajaan dah. Sehinggalah dibentuk semula oleh British selepas mereka merampas tanah umat Islam di Palestin pada tahun 1924, maka mereka dapat kerajaan balik. Ya, sebelum tu tak ada kerajaan. Ya, sejak daripada zaman Nabi Sulaiman habisnya kerajaan mereka, sudah tidak ada lagi kerajaan Bani Israel. Jadi Nabi Sulaiman ini, dia ni orang Bani Israel. Nabi Daud pun Bani Israel, tapi Bani Israel yang beriman lah, bukan Bani Israel yang tak beriman. Jadi ketika peristiwa ini berlaku, Nabi Daud alaihissalam dia jadi ketua, dia jadi raja. Nabi Sulaiman masa tu masih lagi remaja, masih lagi seorang remaja. Tiba-tiba berlakulah satu peristiwa yang disebut dengan Al-Harth, peristiwa ladang. Al-Harth itu maknanya ladang. Ya, apa jadi pada ladang ini? Diceritakan dalam kitab-kitab tafsir, di mana ada seorang lelaki, dia memelihara kambing. Ya, dia memelihara kambing. Dan di sebelah ladang kambing dia tu ada teman dia membuat projek pertanian. Kita boleh kata inilah, kalau dia buat projek pertanian,
Mungkin dia tanam sawi ke, tanam bayam ke, apa benda-benda yang sayur-sayuran lah dia tanam. Ada yang kata dia ni menanam korma. Ada yang kata begitu. Pendek kata, yang penting yang kedua ni dia membuat projek pertanian. Di sebelah dia ialah ladang kambing. Jadi kambing-kambing ini memanglah sebut kambing dia sukalah dengan benda-benda tanaman ni. Ya. Dia sukalah tanaman ni. Setiap hari kambing tu perhati aja rumput-rumput tu. Sawi-sawi, bayam-bayam yang gemuk-gemuk tu dia nak faham. Tapi tak boleh. Sebab apa? Sebab tuan punya kambing dia jaga betul-betul kambing dia tu. Sebab dia takut kambing dia tu nanti kalau tak dijaga terlepas nanti masuk ke ladang sayur-sayuran itu. Namun begitu jaga punya jaga, kadang-kadang ada juga carelessnya. Ya, ada juga orang kata terlupanya. Pada malam peristiwa ini berlaku pada waktu malam. Mungkin reban tu tak diselak dengan elok. Kambing ni dia tolak pintu tu dengan kepala dia, maka dia pun melesahlah ke bawah. Bila kambing ni melesah ke bawah, agaknya pada pukul 3 pagi, 4 pagi tu, sedang lapar tu, ke mana kambing ni nak pergi? Sudah pasti dia akan pergi mendapatkan sayur-sayuran yang gemuk-gemuk tu, yang ranum-ranum tu. Dia pun turun dekat situ, memang malam tu dia kendurikan. Dia kendurikan habis sayur-sayuran tu. Ya. Tuan kambing tak ada, tuan sayur pun tak ada. Yang ada kambing. Kambing dia mana reti peraturan. Dia makan habis semua sayur-sayuran tu. Bila dah habis, dia naik ke kandang dia, tidur. Perut dah kenyang, tidur. Besoknya tuan punya sayur datang, dia tengok ladang dia habis dah. Ya. Dan dia lihat ada tai kambing. Bermakna yang makan tu naga ke kambing? Kambing lah yang makannya. Maka dia pun syak bahawa mesti tuan punya kambing ni, kambing dia terlepasnya. Lalu dia panggil tuan punya kambing, dia siasat betul lah bahawa memang kambing-kambing itulah yang datang memakan dan memusnahkan ladang dia. Jadi nak buat macam mana? Benda ini perlu diadili. Nak buat keputusan sendiri tak boleh. Ya. Sebab nak buat ganti rugi, berapa ganti rugi nak bayar? Kena ada penilaiannya. Ya, berapa nak bayar? Betul ke kambing ni? Setelah dia buat, dipikir-pikirkan, mereka bawa kes ini berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud masa tu ketua. Bila dia bawa berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud buat satu keputusan yang sangat adil. Apa keputusan dia? Keputusan dia adalah pemilik kambing mesti bayar ganti rugi. Bagaimana bayar ganti ruginya? Dia mesti serahkan seluruh kambing-kambing dia tadi kepada pemilik sayur yang telah musnah hasilnya. Itu keputusan dia. Adil tak keputusan tu? Adil. Sebab kambing-kambing itulah yang merosakkan ladang-ladang tu. Dia telah musnahkan kambing-kambing tersebut. Adil. Nabi Daud telah buat satu keputusan yang adil. Dia tak berat sebelah. Dia sebagai hakim tidak berat sebelah. Kemudian kedua-dua laki-laki ini pun keluarlah daripada mahkamah pengadilan itu. Seorang senyum, seorang lagi masam muka. Agak-agaknya siapa yang masam muka? Pemilik kambing lah masam muka. Sebab apa? Dia akan kehilangan semua kambing-kambing dia. Pemilik sayur tadi, okeylah sayur hilang, dapat kambing, ada ganti rugi. Lalu mereka terserempak dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi bila terserempak tu, Nabi Sulaiman tanya, dari mana? Dari mahkamah lah, ada kes apa? Lalu disebutkan kesnya. Apa keputusan yang ayah saya bagi? Keputusannya, saya pemilik kambing terpaksa serahkan kambing-kambing saya kepada pemilik sayur yang telah rosak hasil tanamannya. Puas hati ke? Puas hati. Tapi itulah kan. Puas hati tapi itulah. Saya lepas ni nak cari makan kat mana? Saya punya kambing semua dah habis semua dah. Mana saya nak cari makan? Memanglah yang Nabi Daud buat tu adil tu. Adil.
Tapi lepas ni saya tengah mikir ni nak pergi cari makan kat mana. Nak buat burger tepi jalan, saya tak pandai masak burger. Itu. Nak buat apa? Ya? Nak buat roti canai. Neba tepung mana saya pandai buat roti canai. Saya retinya jaga kambing. Nabi Sulaiman kata tak apalah. Mari ikut saya. Nabi Sulaiman pun bawa kedua-dua mereka ni menghadap Nabi Daud alaihissalam. Jadi dengan penuh adab, Nabi Sulaiman pun masuk beritahu ayah dia, ayah, saya dah dengar dah keputusan kes ini. Ya, keputusan kes ini. Jadi kalau diizinkan, boleh tak saya ni nak bagi cadangan penyelesaian yang saya rasa lebih baik dan lebih tuntas. Boleh tak ya? Nabi Daud alaihissalam kata, it's okay, boleh. Boleh, silakan kalau ada. Payah kan nak dapat hakim macam tu. Kan? Tapi ini mungkin agaknya kalau hari ni mahkamah rayuan lah ni. Itu, mahkamah rendah dah bagi keputusan. Kemudian keputusan mahkamah rendah dibawa ke mahkamah rayuan. Itu. Jadi Nabi Sulaiman kata, ayah, saya punya cara begini. Pemilik kambing, dia kena bayar ganti rugi. Macam mana cara dia? Dia kena serahkan kambing dia kepada pemilik sayur. Ayah dia kata sama dengan aku punya cara. Tak sama. Ayah punya cara serah selama-lamanya. Saya punya cara serah sementara. Pemilik kambing serahkan kambing dia kepada pemilik sayur sementara. Sementara kambing itu ada di tangan pemilik sayur, pemilik sayur ni bolehlah memanfaatkan hasil daripada kambing tu. Boleh perah susu. Itu, susu tu boleh diminum. Kemudian susu tu pula mungkin boleh bancur dengan Milo, boleh jual Milo susu. Boleh buat aiskrim Malaysia, betul tak? Petang-petang boleh jual ke budak-budak main bola, kan? Boleh. Nah, hasil tu dia boleh ambil lah sebagai ganti rugi. Apa tak? Jadi bila dia ambil hasil tu, sementara dia mendapat manfaat daripada hasil kambing tu, pemilik kambing ni dia mesti usahakan sayur-sayuran yang dah musnah tadi tu. Dia kena tanam balik. Jadi Nabi Daud kata, bagus tu cadangan kamu ni. Padahal Nabi Daud dah ada keputusan dah. Tetapi keputusan dia dicabar oleh Nabi Sulaiman. Faham? Nabi Daud kata apa? Al-hukmu hukmuka. Nampaknya hukuman yang dipakai ialah hukuman kau lah. Hukuman aku batal lah. Sebab apa hukuman Nabi Daud? Dia sanggup batalkan keputusan dia sendiri. Sebab dia memikirkan maslahat yang lebih baik. Dia bukan saja nak menghukum, memanglah orang buat salah kena hukum. Tapi jangan sampai dalam hukuman tersebut tidak ada pendidikan. Nabi Sulaiman ni dia memikirkan pendidikan dalam hukuman. Supaya orang yang dihukum tu dapat iktibar, dapat pendidikan. Baik, dekat sini apa unsur-unsur pendidikannya? Pertama sekali, pemilik sayur dapat kambing. Selama ni dia duk pergi jumpa Kementerian Pertanian, belajar kursus tanam sayur-sayuran, betul tak? Sekarang ni sayur dah tak ada, yang ada apa? Kambing. Dia tak reti nak didik kambing tu. Nak jaga kambing ni bukan jaga orang tu. Kambing adalah satu-satunya makhluk yang tak reti peraturan. Betul tak? Dia tak reti peraturan kambing ni. Kan? Sebab tu para nabi semua disuruh jaga kambing. Kan? Supaya dia berurusan dengan makhluk yang tak reti peraturan sebelum dia jadi nabi. Ya? Jadi bila dia berurusan dengan kambing, dia kena cari ilmu pengetahuan tentang kambing. Maka lepas ni dia buat apa? Dia mula cari Google, betul tak? Macam mana kambing kalau sakit perut nak buat macam mana? Betul tak? Kalau ada Google kan. Dia mungkin pergi jumpa Kementerian Pertanian, minta brosur-brosur. Kambing makan apa? Betul tak? Ya, kalau kambing ni demam bawa klinik mana? Takkan nak bawa klinik bala, betul tak? Klinik bala orang demam boleh lah. Dia kena jumpa klinik kambing, betul tak? Jadi pengetahuan dia tentang pendidikan tu makin lama tambahlah. Jadi bermakna dia dapat berapa ilmu sekarang ni? 2 ilmu. Ilmu pertanian pun dia dapat, ilmu penternakan pun dia dapat. Baik, orang yang tak nak yang kena baik, kena toki kambing tadi tu pula, dia dapat berapa ilmu?
Dua juga. Ilmu penternakan memang dia dah dapat dah. Sekarang ni dia kena tanam sayur. Oh, nak tanam sayur bukan senang. Macam mana nak semai benih ni? Benih ni nak ambil kat mana? Dia terpaksa buka Google pula tu. Google mana? Oh, jumpa kedai tu. Dah tahu satu ilmu dah. Macam mana nak semai? Nak pakai tanah apa? Tanah ni perlu dirawat ataupun tidak? Oh, nak rawat tanah macam mana? Rawat anak demam retilah. Nak rawat tanah ni macam mana? Kan dia punya kimia dalam tu nak jadikan dia sesuai dengan tanah pertanian. Apa benda nak diletaknya? Kapur apa yang nak diletaknya? Semua tu dia kena kaji. Tak pasal-pasal dia kena pergi kepada kementerian apa pula tu? Pertanian. Jumpa balik budak-budak UPM tu. Mana member-member UPM call balik itu. Kau dulu habis UPM kan? Aku dulu belajar universiti sains, betul tak? Sains ni orang sains tahu je lah tuan-tuan kan. Ya, orang sains lain dengan orang pertanian. Terpaksa telefon. Oh, lama-lama bertambah tak ilmu dia? Bertambah. Jadi Nabi Sulaiman punya idea ni, dia nak dalam hukuman ada pendidikan. Jadi Nabi Daud kata, excellent lah, kau punya hukuman bagus lah. Sebab tu dia kata apa? Hukuman yang aku punya batal, pakai kau punya hukuman. Baik. Boleh faham cerita ni? Baik. Dalam cerita ni kita dapat belajar banyak perkara. Ya. Dan Allah Ta'ala dalam ayat ini mengatakan apa? Aku menjadi saksi di atas hukuman mereka berdua. Maknanya Allah sendiri bersetuju di atas hukuman tersebut. Kita dapat belajar daripada cerita ini bagaimana Nabi Daud alaihissalam, ya, dia ni seorang hakim yang tidak pilih bulu. Yang dia fikirnya ialah manfaat untuk orang lain. Nampak tak? Yang orang yang tidak berintegriti ni, dalam fikiran dia fikir apa? Manfaat orang ke manfaat dia? Dia. Itu. Saya lama dekat penjara Kajang. Sebenarnya saya bukan banduan. Saya mendidik banduan. Ya. Saya masuk dalam tu. Yang masuk dalam tu, kadang-kadang cermin matanya tu tebal. Mana kuat membaca ni, budak-budak universiti ni. Yang habis belajar, yang ada master tu, masuk dalam tu. Kata, kau ni buat apa kat dalam ni? Saya dulu accountant, saya dulu engineer komputer. Gaji berapa? Gaji saya, Ustaz, dulu orang-orang habis komputer ni, sains komputer, dulu bukan banyak sangat, betul tak? Maknanya hebatlah gaji dia. Tapi asal kau pergi menipu orang? Tahu dia tipu apa tu? Dia tipu apa? Dia bila habis sains komputer, programming ni, dia dihantarlah pergi ke bank tu. Dia kerja dekat bank ni, bank nak pakai lah buat program tu, program ni. Dia boleh curi setiap pendeposit tu 1 sen. Curi setiap pendeposit 1 sen. Kalau 1 juta, tak kebanyakan dapat. Tak lama lepas tu baru kerja, budak 5 bulan dah tukar pakai Volvo. So, saya pun kerja dulu nak pakai Volvo tu, kerja berapa tahun tu. Mula-mula kita kancil je. Itu parking lah tempat-tempat ada rumput tu kan, supaya kancil tu duduk situ. Itu. Kancil je. Sampai sekarang kancil tu saya pakai lagi. Itu. Daripada kancil nak naik Volvo tu, berapa tahun tu. Daripada Volvo nak naik Merc pula, berapa tahun. Bukan sekejap tu, betul tak? Daripada Merc nak pakai Lamborghini, lagi jauh. Betul. Tiba-tiba kawan ni baru 5-6 bulan kerja, setahun kerja, dah tukar pakai Porsche. Tu, tengok datang kerja Porsche. Pakai Porsche bukan sedap pun. Pakai Porsche ni kalau jumpa bumper kena turun tau, kalau tidak dia body dia kena tu turun. Nak pula isi sebelah pula sihat, betul tak? Lagilah kita kena turun. Tu, turun. Jadi orang pun syak dia, macam mana kau ambil duit mana? Nak kata kau tebal roti canai lepas waktu pejabat? Kau ni lulusan England, mana ada roti canai kat England? Nak kata tak boleh. Lama-lama siasat punya siasat, jumpa rupanya dia curi setiap orang pendeposit 1 sen. Orang komputer pandai, masuk-masuk kaya raya. Akhir sekali gaji 15,000 sebulan hilang, duduk buat PhD kat penjara Kajang. Bila masuk penjara Kajang, kes menipu ni bukan kena penjara je, dia kena sebat sekali, betul tak? Sebat banduan ni sedap tu kan.
Oh, sedap. Sobat sekali, libas tu berdarah punggung dia. Bayangkan dia yang kena tu menggeletik tu. Oh, menggeletik. Seronok tengok. Seronok tengok. Betul. Seronok tengok, tapi dia rasa sakit tak? Ketika tu dia fikir menyesalnya. Dulu tak menyesal. Dulu sebab apa? Dulu dia fikirkan diri dia. Dengan adanya pose ni, aku boleh tarik ramai gadis-gadis lebih seronok dengan aku. Betul tak? Kalau power kita bawa kancil, siapa nak? Betul tak? Kancil Tok Ngulu pun ada tu. Tiba-tiba kita bawa pose. Oh, segala gadis akan buka mata dia. Oh, itu bukan gadis je, isteri orang pun buka mata tengok. Oh, suami aku pun pakai kancil aja katanya. Betul? Dulu kalau balik kampung tu pakai pose, orang kampung akan buka mata, anak siapa tu? Betul tak? Segala keinginan diri ni menyebabkan dia lupa manfaat orang lain. Menyebabkan dia sanggup menggadaikan maruah dia, ya, tidak berintegriti sampai dia sanggup curi duit walaupun sebenarnya dia amanahkan untuk menjaga duit tersebut. Ya, itu seorang, banyak lagi kat dalam tu. Apa tu? Yang disuruh jaga cucu. Saya jumpa seorang. Itu orang Selangor. Orang Selangor. Itu dia masuk kat dalam tu pakai troli. Sebab apa? Sebab dia gaut kuat sangat. Kaki dia tu berkilat. Kalau kita nak sikat rambut dia, pakai kaki dia boleh jadi cermin. Dia nak masuk tu, nak jalan pun tak larat sebab gaut dia. Tanya, pakcik masuk sebab apa? Pakcik ni nak menyumbang, tak ada duit. Pakcik pun buatlah sumbang mahram. Tak jauh pun orangnya, dekat sini je, tapi tak nak sebutlah kat mana. Kan? Dia diamanahkan untuk jaga cucu dia, tetapi dia khianat kepada amanah yang diberi. Akhir sekali dia makan cucu dia. Duduk dekat dalam tu. Nasib baik dah tua, tak kena sebat. Betul tak? Kalau tua, kalau muda lagi kena sebat lah, ya Allah. Jadi inilah dia sebabnya orang yang tidak berintegriti. Kenapa? Kerana dia mementingkan diri dia. Berlakulah penyalahgunaan kuasa semata-mata apa? Untuk memenuhi kehendak nafsu yang sangat kuat. Nak mewah, nak dapat naik pangkat, nak dipuji. Oh, semua tu. Mari kita tengok Nabi kita. Nabi kita ni sebagai orang kata contoh orang yang berintegriti. Itu. Baik. Pernah dengar tak Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Siapa sini biasa buat resume? Ada tak orang sebut dalam resume benda-benda negatif? Saya Muhammad Uda, saya dulu pernah dibuang kerja. Saya ni dulu pernah ada tak dalam resume orang buat gitu? Mana ada, betul tak? Dalam resume kita saya ialah pekerja yang terbaik itu. Datang kerja memang awal. Datang pukul 8, paskat, lepas tu pergi minum kopi kedai mamak. Saya. Resume mana? Orang mesti buat yang terbaik, betul tak? Segala yang indah-indah lah dalam resume. Mari kita tengok Nabi kita, orang yang berintegriti. Satu hari Nabi kita SAW, dia berdakwah kepada orang bukan Islam. Nabi nak sangat orang bukan Islam ni masuk Islam. Jadi dia berdakwah betul-betul lah. Tiba-tiba datang seorang lelaki buta. Namanya siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ni buta. Buta tapi dia ni dah beriman lah. Dia nak tanya satu masalah agama dekat Nabi. Ketika tu Nabi sedang berdakwah pada orang bukan Islam. Nabi sedang berdakwah, tiba-tiba Assalamualaikum ya Rasulullah. Boleh tanya? Nabi kata, budak ni dalam hati dia. Budak ni aku nak concentrate dekat orang ni, dia sibuk pula. Ya Rasulullah, nak tanya. Nabi alih muka dia begini, masam muka Nabi. Dalam fikiran Nabi mungkin nak kata engkau dah Islam, tunggulah sekejap lagi. Lepas ceramah masa makan tengah hari kan tanyalah. Betul tak? Ni aku nak concentrate dekat orang bukan Islam ni. Betul tak? Nabi fikir begitu. Dia duk tanya, ya Rasulullah, orang buta mana dia nampak ada tetamu situ? Kan? Ya Rasulullah, Nabi pandang, Nabi masam muka. Bila Nabi masam muka pada customer, itu ibarat yang jadi resepsionis. Itu duduk depan tu orang tanya, encik dekat mana nak bayar bil ni? Kalau saya kena pelempang tu. Apa ni? Nabi SAW, customer datang dia masam muka. Allah Ta'ala terus turunkan malaikat
Jibril bacakan wahyu. Apa wahyu dia? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ada baca tak surah tu? Surah apa tu? Surah Abasa, betul tak? Dia telah bermasam muka dan memalingkan wajahnya daripada orang buta itu. Allah tegur dia. Mengapa engkau bermasam muka? Orang ini lebih memerlukan jawapan daripada orang itu. Jadi ayat ini turun kepada Nabi. Betul tak? Ayat ini menegur Nabi. Bila kita kena tegur kerana kesilapan kita, nak tak kita heboh kat orang? Tapi Nabi, ayat itu menegur dia. Dia beritahu kepada sahabat, sebentar tadi turun ayat Quran. Ayat Quran tu menegur aku. Mana ayat dia? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu an yazakka. Betul tak? Ayat itu dibaca sampai sekarang, betul? Ayat itu menegur Nabi. Tetapi Nabi dengan penuh integriti letakkan ayat itu dalam Quran. Sebab apa? Ini ayat Allah. Dia tak boleh sembunyikan ayat Allah. Nampak? Padahal ayat itu menyebabkan orang kata kalau kita sekarang ni jatuh saham lah, betul? Tapi Nabi tak. Ini ayat Quran. Walaupun ayat ini menegur aku sebagai Nabi mesti bersifat amanah. Amanahnya Nabi, dia letakkan ayat itu dalam Al-Quran, dan sampai sekarang orang baca ayat itu dan orang tahu bahawa ayat ini mengesahkan tentang kesilapan Nabi kerana telah bermasam muka dengan customer dia. Ini integriti. Sebab apa Nabi buat gitu? Kerana Nabi memikirkan bahawa betul lah hari ini aku kena tegur, tetapi teguran aku ini, kesilapan aku ini hendaknya boleh menjadi manfaat kepada orang lain, supaya kita tidak bermasam muka dengan customer kita. Kan? Kita senyum, tanya apa dia nak. Itu mereka customer sentiasa betul. Betul tak? Ya, customer sentiasa betul. Kita kena layan mereka. Jadi barulah kita ni sesuai dengan gaji yang kita dapat, sentiasa melayan pelanggan kita. Senyum, nak apa makcik? Itu, nak tandas kat sana. Itu, nak apa borang saya letakkan. Itu, ya. Jadi taklah customer jadi bola. Apa dia? You pergi sana, you pergi sana. Aku ni bola ke? Saya ada seorang anak murid, dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Memang tak boleh keluar dah. Ya, tetapi alhamdulillah dia ni orang yang baik kat dalam tu. Dia bertobat, sembahyang tahajud tak tinggal. Maka bila yang di Pertuan Agong Perlis habis khidmat dia sebagai yang di Pertuan Agong, dia telah bebaskan pesalah ini. Alhamdulillah bebas. Daripada seumur hidup bebas. Bila dia keluar penjara tu, dia terus telefon saya, Ustaz, aku dah keluar. Saya kata, kau panjat tembok mana? Bukan panjat Ustaz, saya pun tak tahu. Semalam diberitahu saya bebas. Bebas dia. Bila bebas, dia ni kesalahan dia bukan kecil kesalahan. Penjara seumur hidup ni memang kesalahan besar. Dia kes senjata api ni memang penyangak besar. Betul? Tiba-tiba dia bebas. Bila dia bebas, alhamdulillah, kami masa tu saya berkhidmat di Lembaga Zakat Selangor. Jadi kami didik dia, bagi ajar dia ilmu, suruh dia buat projek menjadi. Alhamdulillah. Saya tak benarkan dia duduk di sini, saya suruh dia duduk tempat lain supaya dia tak jumpa kawan-kawan lama dia. Dia telah dipenjarakan 20 tahun. 20 tahun tu dia dibebaskan selepas 20 tahun di penjara. Jadi bila dia duduk di negeri tersebut, sebuah negeri lah, satu hari dia nak buat urusan di sebuah pejabat. Dia pergi kaunter ni tolak kaunter sana. Kaunter ni tolak kaunter sana. Dia pun telefon saya, Ustaz, aku teringat balik bom Ustaz. Aku teringat balik bom ni. Aku akan bom pejabat ni. Buat apa? Aku dijadikan bola Ustaz. Itu. Dah ingat aku bola ke? Saya kata nanti dulu. Aku pun dah lama tak bom pejabat. Kita bom sama-sama. Saya start kereta terus cari dia. Tepuk dia. Sabar Yub. Sabar. Itu. Biasa dah dengan manusia ni macam ni. Itu. Kalau dia tak jadikan kita bola, jadi kita piring. Biasa dah. Itu. Sabar. Ya, kita jangan bom. Kalau nak bom, kita bom sama-sama. Itu. Pujuk dia balik, peluk dia, belanja dia minum, bawa dia jalan, baru dia okey balik. Jangan main-main orang macam ni. Kan? Tengok tak? Sebab apa tu? Sebab masing-masing melayan dia dengan cara yang tidak betul. Kan? Sepatutnya kita sentiasa memberi khidmat yang dilebih jangkaan orang. Itu yang terbaik, betul tak? Nabi kan dia buat macam tu. Nabi ajar kita begitu, sentiasa serve orang
lebih daripada apa yang dia jangkakan. Ya. Pernah tak Nabi buat gitu? Ada, Nabi buat. Sahabat bertanya dengan Nabi. Itu. Sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, aku ni ya Rasulullah nak tanya engkau, bila berlaku kiamat? Apa? Kalau tuan-tuan lah orang tanya gitu, sakit hati tak? Dia tanya kita benda yang kita tak tahu. Nabi mana tahu bila berlaku kiamat? Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi diam. Dia datang lagi, ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi tak jawab soalan ini. Tetapi apa? Nabi menjawab sesuatu yang lebih berfaedah kepada dia. Nabi kata apa? Madza a'datta biha? Engkau tanya tentang kiamat, apa persiapan kau untuk bertemu dengan kiamat? Itu lebih penting daripada tanya tarikh kiamat. Tak penting, betul tak? Yang penting bila berlaku kiamat. Betul tak? Bila SPM ya, buat apa kau tanya tarikh SPM? Dia takkan berubah. Yang penting apa persiapan kau nak menghadapi SPM tu? Buku dah baca belum? Nota dah buat ke belum? Itu yang penting. Kan? Nabi dia alihkan pandangan. Kalau kau bertanya apa persiapan kau, dia kata, saya ya Rasulullah, semayang taklah banyak, fardu buat, tapi yang sunat malas. Puasa buat Ramadan, tapi yang sunat malas. Tapi ya Rasulullah, aku ada satu perkara yang aku buat. Apa dia? Aku sayang kat engkau. Inni uhibbuka ya Rasulullah, aku sayang dekat engkau. Nabi kata apa? Idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau engkau sayang aku, nanti di akhirat engkau akan bersama dengan orang yang engkau sayangi. Nampak tak? Bagaimana Nabi mengalihkan pandangan dia supaya dia dapat benda yang lebih berfaedah. Ni customer dia ni. Customer dia tanya benda yang tak berfaedah. Oi, kalau kita tu, engkau tanya ni buat apa? Apa faedahnya? Dah, Nabi tak pernah pulangkan benda-benda yang tidak baik kepada kawan dia. Sentiasa dia tanya, dia pulangkan sesuatu yang lebih memberi faedah kepada orang. Nampak tu ya? Inilah akhlak yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi kita ni tuan-tuan, dia sentiasa memikirkan manfaat orang ramai. Jadi bila benda ni ada, barulah orang akan jadi berintegriti. Ya, pertama sekali Nabi ada iman. Nak jadi orang berintegriti ni kena iman, kena kuat. Sebab godaan dunia ni, jangan, betul tak? Ya, godaan dunia. Sebab tu ada juga dekat dalam sana tu yang masuk ke dalam tu, nazir masjid pun masuk ke dalam tu. Itu dia ambilnya duit masjid. Orang suruh jaga duit masjid, dia ambil duit masjid. Ada. Sebab apa? Sebab apa orang agama pun boleh terperangkap? Sebab dunia ni dia sedap. Nabi kata apa? Hufatil jannah, hufatin nar bil makarih. Itu wa hufatin nar bil syahwat wa hufatil jannah bil makarih. Dilingkungkan surga itu dengan benda-benda yang pahit-pahit, tetapi dilingkungkan api neraka itu dengan benda yang sedap-sedap. Nak masuk neraka, aktiviti dia semua sedap-sedap, betul tak? Nak masuk neraka, buatlah aktiviti ni. Berzina sedap tak? Sedap. Sebab apa? Lepas berzina tak ada tanggungjawab. Kalau kita dengan isteri kita, lepas kita bersatu badan, keluar anak, tanggungjawab besar. Kena besarkan budak ni, betul tak? Kena bagi nafkah, kena sekolahkan dia. Tapi kalau berzina, selesai masalah. Sedap, tapi akhirnya neraka. Kan? Ambil rasuah, sedap tak? Oi, sedap oi. Bukan susah pun, conteng aja. Alah, conteng aja. Tapi dapat duit bawah meja 1 juta, boleh buat renovation rumah. Itu, duduk rumah flat, dia renovate-nya. Sambung sampai ke depan. Itu. Sedap tak? Ambil rasuah sedap. Main judi lagi sedap. Tak payah keluar peluh. Cong bagi je. Itu, buka tengok, queen dengan king, habis ambil semua duit. 1 peluh pun tak keluar. Sedap tak? Sedap. Kak, mengumpat sedap tak kak? Lagi sedap. Ada lemak. Lemak berkrim mengumpat ni. Betul tak? Sedap. Nak mengumpat ustaz pula. Ustaz tu janggutnya jarang katanya. Ya. Lemak berkrim. Benda masuk neraka semua sedap. Kan? Tapi benda masuk surga,
Oh, sakit tu. Ni nak duduk lama-lama dengan ceramah ni. Oh, letih. Aku bagi tempoh Ustaz tu 5 minit lagi. Dia lebih 5 minit siap dia. Itu. Tak sedap. Pergi solat subuh berjemaah di masjid sedap tak bang? Mana sedap. Betul tak? Ya, nak pula hari tu hari Ahad kan. Hari Ahad lah kita boleh pergi masjid. Sebab hari lain nak bekerja panskat, betul tak? Keluar lambat pukul 7 jam tak boleh. Jadi subuh tak ada kat masjid. Hari Ahad lah waktu nak jemaah kat masjid. Baru azan kat masjid, aircon pula hari tu bukan main kuat, isteri kita pasang. Isteri berkata tak payah bang, Ahad hari ni, Ahad. Itu, dia bangun tak boleh. Sakit lagi semain subuh berjemaah ni. Itu. Sebab itu benda-benda yang masuk neraka ni semua sedap-sedap. Kerana itulah tuan-tuan, bukan mudah untuk kita menolak pengkhianatan terhadap jawatan kita, melainkan dengan iman. Hanya dengan iman sahaja boleh menolaknya. Iman apa? Iman dengan adanya api neraka, iman dengan adanya syurga. Kalau kita tak ada beriman dengan syurga, kita tak akan boleh serve orang lebih daripada apa yang dia jangkakan. Tak boleh. Saya dah buat ni pun okey lah. Lebih-lebih pula. Sebab apa tu? Sebab dia tak beriman kepada syurga. Dia tak beriman kepada balasan hari akhirat. Kalau dia beriman pada syurga, dia punya serve tu lebih daripada apa yang orang jangkakan. Nak dengar cerita bagaimana Nabi serve orang lebih daripada apa yang dia jangkakan. Nabi ni dia ketua negara. Sebelum dia meninggal dunia, dia wafat, dia selalu pergi pasar tu. Lepas solat subuh, dia tak balik rumah, dia pergi pasar. Tengok rakyat dia, tengok pasar ya. Tiba-tiba satu hari dia pergi ke pasar tu. Dia nampak ada seorang lelaki tua tengah pegang macam tempurung lah, minta sedekah. Orang Arab, pasar dia lepas subuh mana ada orang. Dia bukan pasar borong serayang tu. Pasar borong serayang mula pukul 3 biasa pergi. Saya pergi pukul 3, pukul 4 pergilah sebab murah. Negara Arab siang mana ada pasar, dia tidur. Malam baru dia jaga, dia macam berhantu. Betul. Jadi Nabi pergi kat pasar tu orang tak ada, tapi pakcik tua tu minta sedekah. Nabi pergi dekat tengok, ni orang tua ni. Tengok lagi sekali, ini bukan orang Islam ni Yahudi ni. Ini Yahudi ni. Kalau kita lah tuan-tuan jumpa Yahudi seorang-seorang tengah gelap tu, apa kita buat? Dosa Yahudi lah kalau jumpa India tengah gelap, apa kita buat? Takkan lauk kita luku je kepada dia tu. Tapi Nabi ni dia pemimpin yang berintegriti. Aku bila jadi pemimpin, aku bukan jadi pemimpin pada orang Arab aja, aku juga pemimpin kepada orang Yahudi. Dia juga rakyat aku kena buat baik dengan dia. Itu Nabi punya cara. Dia tak ada resis ni Nabi ni. Dia anti resis. Tak ada, tak mungkin. Ya. Walaupun Yahudi, Nabi tanya, Pak Cik, buat apa kat sini? Aku ni tak makan dah berapa hari. Aku ni kalau boleh bantulah aku sikit. Ya. Nabi kata pagi-pagi tak ada orang, Pak Cik. Mana ada orang kat pasar ni? Ya. Aku lapar. Nabi kata tak apa, Cik ya. Pak Cik tunggu sini, saya balik. Tengok di rumah saya ada apa. Dia baliklah rumah, jumpa Aisyah, rumah kita sarapan ada apa hari ni? Ada 2 keping roti ya Rasulullah. Main sekeping kita makan berdua, sekeping lagi kita share dengan rakyat kita. Ada seorang rakyat kita lapar kat pasar tu, maka dia ambil lah roti tu bawa ke pasar. Pakcik tadi menggigil kelaparan ya. Nabi berkata, anak pakcik ni roti, duduk. Nabi pun duduk. Kalau kita lah tuan-tuan, kita bagi roti lepas tu kita balik, okey tak? Kan? Nak pakcik makan, pandai suap, pandai makan. Betul? Tapi Nabi dia tak buat. Dia akan serve lebih daripada apa yang orang jangkakan. Pakcik, duduk pakcik ya. Nabi pun koyak sendiri roti tu. Nabi suap kat mulut dia. Nak tak? Kita suap satu Hindu India, mulut bau samsu. Kita nak suap roti kat mulut India tu. Nak kita buat tu? Mana kita nak? Kita kuat resis. Betul tak? Nabi tak ajar kita benda tu. Ini Yahudi ni. Ini Yahudi. Nabi suap buka mulut. Suap buka mulut. Sampai habis. Pakcik, kalau esok pakcik rasa lapar, datang lagi. Pakcik ni pula pantang free, datang dia besok. Esok lusa datang lagi. Sehinggalah satu hari Nabi tak datang. Sebab apa Nabi tak datang? Sebab Nabi wafat. Yahudi ni tak tahu yang suap roti tu Nabi. Sebab Nabi kita, dia bukan jenis orang yang suka viral-viral ni. Itu kita bagi mancing sapi sekotak viral. Tengok aku bagi mancing sapi sekotak.
Oh, kita memang kaki viral, betul. Nabi dia tak viral. Dia tak beritahu kan aku nabi tu, tak ada. Dia bagi makan, yang penting aku nak bagi manfaat pada manusia. Lepas Nabi wafat, Yahudi ni tak tahu yang bagi dia makan adalah Nabi. Nabi wafat, dia nunggu mana orang ni hari ni tak suap aku ya. Sehari, 2 hari, tiba-tiba hari tu Saidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi, jumpa isteri Nabi Siti Aisyah. Apa dia kerja Nabi yang aku boleh teruskan? Kata Aisyah, Nabi selalu pergi pasar pagi-pagi, jumpa satu orang Yahudi, dia bagi orang Yahudi tu makan. Nabi Abu Bakar pun pergi ambil roti, cari, ada lagi Yahudi tu. Dia kata, pakcik lapar saya datang nak bagi pakcik makan ni, mari kita makan. Pakcik tu kata, apa pasal suara kau lain hari ni? Engkau buat pembedahan peti suara ke? Tak ada, yang bagi pakcik makan tu dia dah meninggal pakcik. Saya kawan dia. Oh, dah meninggal. Bila meninggalnya? Dah 3-4 hari dah. Aku yang aku dengar meninggal 3-4 hari tu Muhammad, Nabi palsu tu. Saya nak bakal kata, pakcik ni tak ada insurans mulut pakcik, yang bagi pakcik makan tu Nabi tu lah. Ya ke? Mana boleh tu? Tak mungkin lah dia yang bagi aku makan. Ya pakcik, yang suap pakcik pagi-pagi tu itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak beritahu ke? Tak ada dia beritahu. Ya kan ni? Ya. Barulah Yahudi tu sedar bahawa yang bagi dia makan ialah Muhammad, Nabi yang dia benci. Dia pun kata, engkau bawa aku pergi kubur dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, nanti dululah pakcik, duduk dulu, mari saya suap pakcik makan. Sayyidina Abu Bakar pun buatlah macam mana Nabi buat. Dia ambil roti, dia suap. Baru 3 kali suap, Yahudi tu kata stop. Kenapa pakcik, dah kenyang ke? Bukan. Cara engkau suap tak sama macam Muhammad suap. Nampak? Dia cara suap ni lain tu. Masa suami suap kita malam pertama, sama tak selepas kita kahwin 40 tahun dengan dia? Manakah masa malam pertama dia suap, kalau jatuh tu dia ambil tisu lap, betul tak? Lepas 40 tahun buka mulut kau. Kata Sayyidina Yahudi tu, cara engkau suap ni tak sama macam Muhammad suap. Muhammad suap aku terasa kasih sayang dia. Nabi suap mulut Yahudi, Yahudi terasa kasih sayang dia. Engkau ni suap tak samalah. Agaknya Sayyidina Abu Bakar ni dia suap belum habis lagi dia tonyoh lagi agaknya gitu kan. Buka mulut. Yang penting aku suap. Ya. Nabi ni bila dia suap orang yang suap tu terasa Nabi sayang kat dia. Macam mana tu? Betul. Kita yang duduk di bahagian sambut tetamu, cara sambut tetamu tu sampai tetamu yakin orang ni sayang kat kita ni, orang ni suka kita datang pejabat dia lah. Betul tak? Boleh buat gitu. Ya. Biasanya orang datang, aku sumpah aku tak pergi dah pejabat tu. Sumpah aku tak pergi dah. Kerani dia cengilnya katanya. Duit cukai nak ambil, betul tak? Tapi cengilnya. Nabi tak buat gitu. Orang jumpa dia sekali, orang nak jumpa dia lain kali. Nampak tak? Bagaimana Nabi mementingkan kemanfaatan orang lain. Sebab itu dia jadi orang yang berintegriti. Sebab dalam kepala dia, yang penting aku nak jadi orang yang terbaik. Siapa itu orang terbaik? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man anfa' linnas, ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itulah sebaik-baik manusia. Ya, bukan sebaik-baik manusia itu orang yang banyak solat tahajud. No. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Bukan orang yang menyusahkan orang lain. Sebab tu Nabi dia tak kira kau Arab, kau Yahudi, kau Nasara, engkau rakyat aku. Sebab aku jadi pemimpin, aku bukan jadi pemimpin kepada Arab saja, aku jadi pemimpin kepada semua bangsa. Sebab itu dia serve mereka seperti dia serve anak-anak dia. Sebab itu ramai orang-orang Yahudi masuk Islam bukan kerana Nabi letak pedang kat sini, tak. Orang Yahudi masuk Islam kerana Nabi layan mereka, Nabi belai mereka, sehingga kan mereka gagal melupakan belayan Nabi. Saya pernah dapat belayan macam tu. Masa tu musim panas, bagi saya seminit dua lagi. Musim panas di mana? Di Syam. Saya pergilah ke satu gereja. Gereja tu dikatakan dalam tu ada makam Siti Maryam. Saya pergilah, kami daripada Fakulti Syariah, buka jubah, pakai jeans, pakai t-shirt. Musim panas. Pergilah. Pergi ketuk gereja.
Tok gereja, kami nak ziarah makam Siti Maryam. Kami pun masuk dia tak bawa pergi makam lu. Dia letak kami dekat bilik tetamu, sejuk tu. Lepas tu keluarlah birawati. Comel-comelnya birawatinya, ya Allah. Dia tak cari yang tua-tua. Dia serve kami bagi kopi sama tu. Orang Arab memang bila datang bagi kopi, minum. Itu. Lepas tu dia keluarkan buah-buahan, makan. Sebelum kita pergi makam, makan buah-buahan. Kami tahu kamu semua panas ni makan. Yang hidang birawati, setiap ustaz ada seorang birawati. Okay. Kami dah ziarah, masa balik tu dia hantar kami sampai ke pintu. Dan dia lambai kami. Lain kali datanglah lagi. Lambaian dia sampai sekarang saya gagal lupakan. Saya jumpa ni bukan dekat masjid tau. Dekat masjid tak pernah lah Bilal Nazim masjid lambai, datanglah lagi ustaz ya. Yang ada kau nanti ke aku repot jahit, biar tauliah kau kena tarik nanti. Ya tahu. Saya pergi gereja, bukan nak kata agama mereka lebih bagus daripada kita, agama kita lebih bagus, tetapi mereka telah mengambil agama kita dan mereka amalkan, sebab tu kita nampak baik. Tetapi kita tak amalkan agama kita. Kita penuh dengan kekasaran, kita penuh dengan dengan masam muka. Akhir sekali orang kata aku sumpah tak pergi lagi dah. Tahu sebab apa? Allah menangkup je mukanya. Tahu? Tapi kalau kita senyum, insya-Allah orang akan gagal melupakan senyuman kita. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Tuan-tuan pun tak sabar nak mulakan kerja lagi. Itu saja. Kita sembah Allah lepas ni, dan selepas sembah Allah, insya-Allah kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan iman yang kuat kepada kita. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.